Untuk menjadi seorang penerbit, ya, kenalah jadi seorang penerbit yang cerdik. Dengan arti lain, seorang penerbit yang berilmu. So, sebagai seorang produser, saya rasa wajib ada pengetahuan. Pentafsiran tu pelbagai, dan bila jadi sesuatu perkara yang tak elok tu, memang akan balik kepada produser untuk menyelesaikan masalah tu. Sebuah produksi sama ada filem, iklan atau rancangan televisyen memerlukan syarikat pengurusan yang menjalankannya sejak dari awal hingga akhir proses dan sedia untuk tayangan. Ianya juga memerlukan seorang pengurus dan pentadbir yang dinamakan penerbit. Dalam masa yang sama, penerbit juga selalunya adalah pemilik. Penerbit sesebuah syarikat produksi mempunyai peranan tanggungjawab di samping ilmu pengetahuan yang luas di dalam dunia filem dan rancangan TV yang diceburi. Pengetahuan ini sangat perlu kerana kerja-kerja pembekalan rancangan, terutamanya di stesen televisyen, memerlukan pengetahuan yang luas. Kenapakah penerbit perlu tahu peranan dan tanggungjawab mereka di dalam menguruskan sesebuah produksi? Jadi itulah yang saya rasa tugas yang pertama sekali adalah untuk mencipta ataupun mendapatkan projek-projek di luar sana tu. Jadi maknanya kita akan berhadapan dengan stesen-stesen TV, dengan projek-projek yang ada di Finas. Jadi kita perlu berkolaborasi dengan pemain-pemain yang lain, dengan penulis skrip dan tim-tim produksi untuk kita keluarkan apa yang kita panggil proposal untuk meyakinkan TV station dan juga pihak-pihak yang berkaitan untuk kita dapatkan projek tu. Saya seorang produser, latar belakang saya adalah seorang accountant. So kita mungkin di Malaysia ni kita kurang penerbit-penerbit yang profesional yang betul-betul boleh memandang sesuatu projek itu dan menggembelingkan segala kekuatan yang ada untuk kita menghasilkan satu karya yang bukan sahaja dapat diterima oleh masyarakat, tetapi juga akan mendatangkan satu pulangan yang berbaloi untuk kita terus bergiat dalam industri ini. Kalau penerbit-penerbit lama, mereka telah banyak ilmu, telah menimba banyak pengalaman. Jadi untuk penerbit-penerbit baru ni, saya tak nampak, dan kebanyakan mereka ingin menjadi penerbit atas sebab glamour, bisnes. Itu yang penting bagi mereka. Saya tidak mengatakan siapa, ya, tetapi itulah pandangan saya. Sebab bila mereka tak berilmu, mereka akan taruh sepenuh tanggungjawab kepada belakang tadi atau HOD, Head of Department, terutamanya Production Manager atau Executive Producer yang telah lama duduk dalam industri. Itu adalah memang kata orang selalu dipraktikkan. Tetapi sampai bila kita nak jadi macam itu sebagai seorang penerbit? Bila saya katakan penerbit kena berilmu, tanpa EP, tanpa PM, mereka tahu apa yang perlu dibuat, apa yang hendak dibuat sebab mereka dah berilmu. Tapi kalau mereka tidak berilmu, mereka serahkan secara total kepada pemain industri. Kalau untung sabut timbul maksud saya tu, kalau kena yang mereka yang jujur dan ikhlas buat kerja, okey, alhamdulillah. Kalau kena mereka yang bukan player atau fly by night player, dia hanya nak duit aja. Jadi di situlah saya tekankan, jadilah penerbit yang cerdik, yang berilmu, yang tahu apa yang terjadi, akan terjadi dan apa persiapan kita untuk menerbitkan sesebuah naskah atau tak kiralah filem, drama atau apa saja. Jadi bila kita cerdik, orang tak boleh memperkotak-katikkan kita. Belajarlah atau timbalah ilmu sebelum jadi penerbit. Sekarang ni banyak Finas telah mengadakan kelas-kelas, master kelas, kelas kata orang daripada bawah, kelas untuk jadi seorang penerbit, seorang cameraman, segala-gala. Jadi masuk kelas, biar kita kenal dulu apa itu peranan seorang penerbit, barulah kita jadi seorang penerbit yang berilmu. Bukan duit ya. Memang kebanyakan sekarang yang jadi seorang penerbit, bila ada duit seorang penerbit, bila ada duit seorang penerbit. Betul. Tetapi jika tidak ada ilmu, ceburlah apa bidang pun, tanpa ilmu kita akan gagal.
segala kejayaan ke ataupun apa yang akan jadi pada projek itu terletak kepada batu jemala seorang penerbit tu. Jadi itulah perlunya ilmu, kepakaran, pengalaman penerbit untuk kita organize sesuatu projek tu. Pertama sekali tentunya dari segi pembiayaan, dana. So maknanya kita sebagai penerbit perlu mempunyai kekuatan sendiri satu, sebab kita perlu keluarkan modal dahulu untuk sesuatu penerbitan tu, sementara nak mengharapkan bantuan daripada institusi pembiayaan yang lain ke ataupun dana-dana grant yang ada tu, tapi itu selalunya tak mencukupi ataupun milestone-milestone yang diberi itu agak membebankan produser. Jadi produser perlu ada kekuatan sendiri, maknanya untuk mendanai sesuatu projek itu, terutama di peringkat permulaan itu, untuk menjadikan projek itu lancar. Kita paling takut sekali ada produser ni tengah-tengah syuting duit habis kan. Itu akan jadi masuklah melodi ke, meletup punya apa semua tu akan jadi produser hampir lah, segala macam itu akan timbul. Jadi kita perlu plan kita punya sesuatu penerbitan tu dengan cara di mana benda tu lancar. Dan satu lagi, kita perlu sebagai seorang penerbit pilih tim yang terbaik. So maknanya kita akan bergantung pada sama ada benda tu filem ke, genre drama ke, dokumentari ke. Jadi kita perlu tahu siapa yang terbaik untuk menjadi sutradara ataupun pengarah setiap projek tu. Sebab lepas tu kreatif kita akan serahkan kepada pihak pengarah. Tapi dari segi keseluruhan projek, dari segi dananya, dari segi produksinya, dari segi pemasarannya besok, itu semua akan bergantung kepada kepakaran penerbit untuk menjadikan projek ini sesuatu projek yang berjaya dan diterima oleh kita punya end client, sama ada station ke ataupun Pawagam ke ataupun pihak-pihak lain yang memberi kita kepercayaan untuk membuat sesuatu projek itu. Seorang penerbit ni dia harus bijak, ada ilmu, beruang, ada modal. Kalau tak ada modal, tak jalan. Walaupun bijak macam mana pun, kalau tak ada modal, masalah lah untuk sebagai seorang penerbit lah. So preparation dia kena ada ilmu on production. Kadang-kadang penerbit ni asal usul dia daripada bidang lain kan. Bila dia masuk sini, kadang-kadang dia sembang memang takut, tapi bila dah duduk dekat dalam production, sebenarnya tak tahu benda. Bila tak tahu benda, dia akan beri masalah pada kita orang belakang tabir. Dia tak faham kan. Jadi tugas kita pula untuk membentuk dia orang. So ramai juga saya dah jumpa kawan-kawan macam tu yang daripada zero. Alhamdulillah sekarang dah hebat-hebat pada. Bila penerbit ni memberikan soal profit, ya, bila kata dapat satu projek, this is my profit, dia tetapkan lah. So contohnya buat satu telemovie, zaman-zaman saya dulu telemovie ada yang, dulu zaman-zaman saya 45,000 je buat telemovie, sekarang dah 100. Dia tengok zaman dia kan. So bila dapat satu projek, okay, Isnin, I don't care kan, I nak you spend about 75. Zaman 75 itu memang tak terlepas lah kita. Jadi kita tak rasa convince dia, beritahu dia pasal dia bukan orang production, dia bukan orang dari bidang industri ni ya. Jadi bila dia tak faham, kita kena explain kan. Keadaan dia begini. Lagi dengan permintaan sekarang artis kan matang lantun kan, ada kan. Jadi producer kadang-kadang yang tak tahu buat tak tahu je. Dia tahu tapi kadang-kadang dia buat tak tahu pun ada, supaya kita pecah kepala. Tapi kita kena convince dia selalunya. Pasal kalau kita dapat peruntukan yang tidak sepatutnya, dia akan memberi kesan kepada production itu sendiri. Ya, masalah akan timbul soal kualiti dia, of course. Tapi ada juga kalau macam CCTV itu memang dia tetapkan siapa-siapa pelakon dia. Nah macam kita orang belakang tabir selalu banyak berkorban, ya, banyak berkorban. So macam lately ni saya bekerja dengan produser yang dah mula bijak. Dia biasanya produser baru, dia tak bijak. Tapi mungkin lama mungkin bijak ke untung pun bijak juga. Yang saya beritahu tadi, ada yang bijak, dia akan imbau dalam production tu
dia sendiri akan try buat bajet. Kalau dia bijak lah. Ada penerbit yang kurang bijak, dia akan serahkan aja. Contohnya, Disney, this is the budget. I tahu you buat bajet ni, drama ni dengan bajet ni. Pun ada, dia tak ambil peduli. Dia tahu benda siap, pun ada. Ya, jadi bagi saya, setiap produk tu sebenarnya buruk baik produk tu bukan kata penerbit yang bertanggungjawab saja. Pengarah, kan, pengurusan selari. Kalau tak selari, dia jadi satu masalah besar. Itu saja. Bagi saya, dia tidak tertumpu pada seseorang. Kalau gagal produk tu, gagal lah. Maknanya gagal lah tim tu. Dan gagal lah penerbit tu. Gagalnya sebab mungkin pertama sekali soal kewangan, kan? Keduanya salah pilih director. Ketiganya pengurusan, salah pilih pengurusan jadi tunggal langgar dan berkait-kait dah benda tu. Dan juga salah pilih skrip. Itu paling penting. Kalau skrip tak bagus, sebagus mana pun director tak kena. Betul lah, penerbit ni dia kena kreatif. Macam bila saya yang mula tadi, kita perlu mencari projek yang bersesuaian dengan hasrat kita untuk berkecimpung dalam bidang ni. Sebab pertama sekali perlu ada passion tu. Sebab kadang-kadang penerbit ni kadang-kadang mungkin dia rasa dia ada duit, dia nak melibatkan diri dia dengan dalam bidang penerbitan, tapi sebenarnya dia punya skop kepakaran yang perlu, ilmu yang perlu ada, dan juga ketelitian dalam membuat sesuatu pekerjaan tu penting. Dan untuk bertahan dalam bidang ni, itulah perlu satu jati diri yang kuat lah, sebab industri kreatif ni bukan satu yang mudah dan potensinya cukup besar. Sebab market kita ni kecil. Jadi kita perlu ada program-program kolaborasi ke, ataupun kita perlu meneroka pasaran-pasaran di luar supaya kita senantiasa dapat berkembang industri kita tu ke tahap yang kata orang tu international, dan produk-produk Malaysia ni dikenali di seluruh dunia. Yang bertahan lama kalau kita tengok dari dulu sampai sekarang adalah producer-producer yang berilmu, yang cerdik. Untung nak, berkarya pun nak. Inilah producer yang bertahan sampai sekarang. Maaf cakap, pada di luar sana producer-producer yang nak kejar glamour dan kejar keuntungan sahaja, hentikanlah. Biarlah producer yang betul-betul nak berkarya. Siapa yang tak nak untung bila bisnes? Nak untung. Tapi kita kena seimbangkan. Karya, keuntungan. Kena seimbang. Memang tak dapat keseimbangan yang tepat, tetapi kena ada dua-dua. Barulah boleh bertahan hingga bila-bila. InsyaAllah. Berilmu. Penuhkan dada dengan ilmu untuk menjadi seorang producer.